perhatian kepada hadirin sekalian sebelum acara bermula. Saya mohon untuk menggunakan mikrofon aplikasi Webex anda dalam buat seminat akan memberi ruang pada program berlangsung dengan baik. Tepat pada jam 10 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini untuk berkumpul bersama-sama untuk menjayakan program Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SPM Program Empower NCR Akademik 2020 secara atas talian. Yang dihormati Puan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang berbahagia Encik Mahyudin bin Muhammad Noor, Pegawai Jabatan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, merangkap wakil kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, yang berusaha Datin Syahdi binti Datuk Ahmad, Ketua Bahagian Model Insan Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara CIA, Yang Mulia Tengku Noraida binti Tengku Mahmud, Ketua Bahagian Operasi Yayasan Petronas, yang berbahagia Prof. Dr. Azizul Halim bin Yahya, Ketua Eksekutif ISAT UiTM, pegawai-pegawai JPN Kedah dan juga pegawai-pegawai pendidikan daerah di daerah daerah di negeri Kedah, pengetua-pengetua dan guru-guru dan seterusnya, para ibu bapa, pelajar yang diraikan sekali. Menedah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuhkan tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadrat Ilahi agar majlis pada hari ini mendapat keberkatan. Oleh itu, saya mempersilakan Saudara Luqman Hakim bin Za'bah untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khaliqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyim azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucilah rahmat dan rahimmu ke atas Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SPM 2020 Program Empower NCR Academy yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacatkan celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika na'buduna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada hari ini mendapat keberkatan daripada Ilahi. Pada hari yang penuh berbahagia ini, alhamdulillah, majlis pada hari ini akan menganugerahkan penghargaan kepada para pelajar yang menunjukkan kesungguhan dalam berbagai bidang akademik. Seterusnya adalah menjadi harapan kami, warga institusi pendidikan, agar ianya menjadi tonggak dan bagi memulakan anjakan paradigma dan pencetus revolusi dalam diri setiap pelajar. Hadirin yang dihormati sekalian, tirai majlis kita pada hari ini akan dimulakan dengan kata-kata aluan. Oleh itu, majlis akan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Profesor Dr. Azizul Halim bin Yahya, Ketua Eksekutif ISAT UiTM, bagi menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih Saudara Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Haji Rozaini Haji Hamad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berbahagia Datin Syahdi Datuk Ahmad, Ketua Bahagian Modal Insan NCIA. Yang Mulia Tengku Noraida binti Tengku Mahmud, Ketua Bahagian Operasi Yayasan Petronas.
Yang berbahagia Encik Mahyudin Muhammad Noor, Pegawai Unit Sains Sosial, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, pengetua dan guru-guru dan seterusnya ibu bapa, penjaga, pelajar-pelajar yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, maka pada pagi ini dapat kita bertemu dalam majlis apresiasi kecemerlangan pada pagi ini. Terima kasih tidak terhingga buat Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah kerana dapat meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Walaupun majlis diadakan secara atas talian, ianya tetap membawa objektif yang sama, iaitu bagi meraihkan kejayaan anak-anak negeri Kedah dan Perlis di bawah program Empower NCR Academic. Syabas dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar. Alhamdulillah, UiTM melalui Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional ISEP telah diberikan amanah oleh NCR dan Yayasan Petronas bagi melaksanakan program Empower NCR Academic bagi tahun 2020-2021. InsyaAllah, ISEP akan bersama berusaha dalam memastikan anak-anak negeri Kedah dan Perlis terus memperolehi manfaat daripada program ini. UiTM sememangnya sentiasa menyokong usaha meningkatkan peluang akademik terutama bagi golongan B40 dan penduduk luar bandar. Tentunya, kebersekanan dan kejayaan program ini direalisasikan dengan adanya sokongan yang tidak berbelah bagi dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, serta sokongan dari 33 buah sekolah yang terlibat di dalam program ini. Tuan Haji Rozaini sendiri, saya difahamkan sememangnya sentiasa menyokong usaha-usaha kami dan Alhamdulillah kami juga mendapat kerjasama yang amat baik dari pejabat pendidikan daerah-daerah yang terlibat. JPN Perlis juga seperti JPN Kedah sentiasa memudahkan urusan pelaksanaan program akademik ini. Semoga sinergi kerjasama ini dapat diteruskan di masa-masa hadapan, insya-Allah. Kepada ibu bapa, saya amat terharu dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun sibuk dengan urusan harian, terutama kita berada di dalam suasana pandemik COVID-19 ini yang masih lagi menular. Tahniah sekali lagi buat semua ibu bapa, semoga kecemerlangan SPM anak tuan-tuan dan perempuan akan dapat menjadi pemangkin untuk mereka terus berjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kata-kata ahli sebentar tadi. Seterusnya, majlis ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datin Syahdi Datuk Ahmad, Ketua Bahagian Modal Insan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara, MSIA untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Okay. Terima kasih Saudara Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Encik Mahyudin Muhammad Noor, Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Perangkap Wakil kepada Pengarah Jabatan Negeri Perlis. Yang Mulia Tengku Nur Aida binti Tengku Mahmud, Ketua Bahagian Operasi Yayasan Petronas. Yang berusaha Profesor Dr. Azizul Halim bin Yahya, Ketua Eksekutif UiTM ISEPS. Pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, para pengetua dan guru-guru, seterusnya ibu bapa, penjaga dan pelajar yang kami raikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang kita raikan pada hari ini yang telah berjaya mendapat keputusan SPM yang sangat memperangsangkan. Majlis pada hari ini tidak mungkin dapat diadakan tanpa usaha gigih anak-anak sekalian serta sokongan dan dorongan daripada ibu bapa dan guru-guru masing-masing. Tahniah dan syabas kepada semua. Kejayaan yang kita raikan pada hari ini dapat kita capai atas kerjasama pelbagai pihak. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, pengetua-pengetua sekolah, guru-guru serta ibu bapa yang saya hormati dan muliakan sekalian. NCRA memperkenalkan program Empower NCR Academic yang bertujuan untuk membantu para pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah sebagai salah satu usaha untuk menambah baik keadaan sosio-ekonomi keluarga mereka dan mengurangkan keciciran.
Kami amat berbangga kerana inisiatif ini telah berjaya menghasilkan keputusan yang memberangsangkan. Walaupun ini adalah kali pertama pelaksanaan program ini dan ditambah pula dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan pembelajaran terpaksa diteruskan dari rumah. Kami sedar betapa pentingnya peranan pendidikan untuk membantu generasi akan datang. Sebab itu, program Empower NCR Academic direka secara komprehensif untuk meningkatkan pencapaian akademik dan turut menekankan pengembangan peribadi pelajar. Program ini dilaksanakan di wilayah NCR iaitu di Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang, melibatkan sejumlah 1,948 pelajar SPM tahun 2020. Di negeri Perlis dan Kedah ini, NCIA melaksanakan program ini bersama-sama UiTM ISEPS yang memanfaatkan 1,200 orang pelajar. Alhamdulillah, mereka telah mencapai keputusan peperiksaan SPM yang sangat baik. 85 pelajar memperoleh keputusan 5A dan ke atas dan 98.2% atau 1,177 pelajar lulus ke semua mata pelajaran dengan grade purata murid meningkat sebanyak 92.8%. Ini menunjukkan pelajar-pelajar ini walaupun serba kekurangan masih belum berputus harap untuk maju ke hadapan dan pastinya dengan golongan guru-guru dan ibu bapa menjadi pembangkit untuk anak-anak ini berjaya. Atas kejayaan ini dan pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan kolaborasi kami iaitu Yayasan Petronas yang membiayai program ini di 5 daerah di Kedah iaitu Kuala Muda, Yan, Baling, Sik dan Pendang. Saya juga ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada warga kerja ISEPS UiTM dan NCIA yang telah bekerjasama untuk menjayakan majlis pada hari ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada tim atas ucapan sebelumnya tadi. Dalam masa yang sama juga kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak CIA yang telah mengadakan inisiatif yang cukup baik ini. Seterusnya, majlis ingin menjemput Yayasan Petronas selaku penaja program Empower NCR Academic 2020 yang diwakili oleh Ketua Bahagian Operasi Yayasan Petronas iaitu Tengku Noraida Tengku Mahmud untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih, Pengacara. Yang dihormati Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan, Yang Bahagia Encik Mahayudin, Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis merangkap wakil kepada pengarah jabatan. Yang Bersahabatin Syahdi binti Datuk Ahmad, Ketua Bahagian Muda Insan, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA, yang berusaha Prof. Dr. Azizul Halim bin Yahya, Ketua Eksekutif UiTM ISEPS, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, pegawai-pegawai NCIA dan juga pegawai-pegawai dari UiTM ISEPS, para pengetua dan guru-guru, ibu bapa, penjaga dan para pelajar yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kita kehadrat Ilahi dengan izinnya dapat kita menjalankan majlis bagi meraihkan pelajar-pelajar cemerlang kita pada hari ini. Saya amat berharap agar hadirin semua berada dalam keadaan sihat walafiat, terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak NCIA dan UiTM kerana menjayakan program ini dan juga sekalung tahniah kepada para pelajar yang mencapai keputusan cemerlang SPM tahun 2020. Sesungguhnya kejayaan yang dicapai ini dihasil dengan usaha yang jitu, komitmen yang tinggi dan pengorbanan yang terancang. Di samping dorongan ibu bapa serta bimbingan dan yang efektif daripada guru-guru. Tuan-tuan dan puan-puan, Yayasan Petronas akan sentiasa memberi tumpuan dan sokongan dalam bidang pendidikan bagi memperkasa pelajar-pelajar untuk masa depan yang mampat. Bagi mencapai hasrat ini, kami telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melalui program-program lain seperti program Duta Guru dan Back to School. Selain itu, hubungan dan gabungan yang mantap antara Yayasan Petronas dan badan-badan lain seperti NCIA, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, pihak pentadbir sekolah, guru-guru dan ibu bapa, kami mampu menghasilkan,
kita mampu menghasilkan jaringan kecemerlangan pelajar-pelajar yang tinggi. Dalam pada itu, dengan program kolaborasi antara Yayasan Petronas dan NCIE selama 2 tahun ini dijangkakan agar dapat meningkatkan piawai pendidikan di negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi Yayasan Petronas, pendidikan merupakan proses pembentukan insan supaya terciptanya individu yang progresif dan produktif dalam mengukir kejayaan. Justru itu saya menyeru para pelajar untuk terus konsisten dan meneroka ilmu baru dan berusaha untuk mengetahui sempadan kecemerlangan. Sesungguhnya para pelajar sekalian merupakan pewaris yang bakal memikul tanggungjawab menerajui negara di masa hadapan. Jadikan kejayaan ini sebagai titik permulaan yang baru dan mengambil segala peluang yang ada pada masa yang akan datang. Oleh itu, sekian, terima kasih. Tahniah sekali lagi kepada para pelajar semua atas kejayaan anda. Kami sentiasa mendoakan kejayaan adik semua di masa hadapan. Terima kasih Tengku atas ucapan yang diberikan. InsyaAllah kerjasama kita ini akan memberi impak yang lebih baik kepada pelajar-pelajar adik SPM pada tahun 2021 nanti. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan tayangan montaj pelaksanaan program Empower NCR Academic sepanjang tahun 2020. Oleh itu, ini akan memberikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana pelaksanaan program telah dilaksanakan pada tahun 2020. Marilah sama-sama kita saksikannya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada UiTM yang telah berfungsi sebagai penyedia perkhidmatan untuk program ini. Dan insyaAllah kita sama-sama mendoakan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Northern Corridor Economic Program ini melalui program tuition dan modul ini, maka lebih ramai pelajar kita yang akan mendapat kelulusan yang cemerlang dan seterusnya akan menjadikan kualiti pendidikan di Negeri Perlis ini lebih berjaya maju.
Sidang hadirin yang dihormati, Alhamdulillah selepas selesai sudah tayang montaj tadi, maka berakhirlah sesi pertama kita pada hari ini. Majlis kita akan diteruskan lagi dengan sesi agenda utama kita pada hari ini. Kita akan berbermesra dengan pihak JPN Kedah dan juga Perlis dan juga bersama-sama dengan adik-adik pelajar yang kita raikan hari ini. Sesi bual mesra kita pada hari ini sedang disaksikan oleh lebih kurang 100 lebih hadirin yang turut bersama-sama memeriahkan dan menjayakan majlis kita pada hari ini. Suatu kehadiran yang amat baik. Terima kasih buat semua hadirin yang sudi meluangkan masa dan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Tahun 2020 telah merubah lanskap dunia apabila pandemik COVID-19 telah melanda. Namun, ianya tidak pernah mematahkan semangat juang adik-adik pelajar kita untuk terus memacu kejayaan. Seramai 85 orang pelajar yang daripada pelajar Empower NCR bersama dengan 7% telah mencapai keputusan cemerlang 5E dan ke atas. Kita juga ada pelajar-pelajar yang daripada kategori transformasi terpimpin di mana pelajar-pelajar ini telah mengorak perubahan grade dengan jurang yang amat besar. Modul pemacu OTG menjadi asas bantuan pembelajaran di saat sukar. Sebelum kita memulakan sesi bual mesra bersama pelajar, saya terpanggillah untuk menjemput Tuan Haji Rozaini selaku pengarah JPN Kedah untuk memberikan sedikit maklum balas tentang program Empower NCR secara keseluruhan di peringkat JPN. Jadi saya mempersilakan Tuan Haji Rozaini dan juga Cik Mahyudin untuk berada di pentas kita pada hari ini. Apa khabar Tuan Haji dan juga Cik Mahyudin? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Terima kasih sudi meluangkan masa pada hari ini walaupun hari cuti Tuan. Ya. Okey, untuk pelaksanaan program Empower NCR di peringkat negeri Kedah, Tuan Haji, apa yang Tuan Pengarah nampak dari segi impak ke atas JPN Kedah itu sendiri? Jadi saya rasa kita beri peluanglah kepada Tuan Haji untuk memberikan sedikit kata-kata ataupun suntikan motivasi kepada adik-adik kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dimati Tuan Moderator dan Yang Berusaha Datin Syahdi binti Datuk Ahmad, Ketua Bahagian Modal Insan NCIA, Yang Mulia Tunku Noraida binti Tunku Mahmud, Ketua Bahagian Operasi Yayasan Petronas, Yang Berusaha Profesor Dr. Azizul Halim bin Yahya, Ketua Eksekutif UiTM ISEP, rakan saya Cik Mahyudin Muhammad Nur, JPN Perlis, semua pegawai Jabatan Pendidikan, semua pengetua, guru-guru besar yang bersama kita pada pagi ini, ibu bapa, anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya kita dapat berada pada pagi yang ceria ini. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan pada pagi ini mengucapkan setinggi-tinggi hargaan dan terima kasih kepada pihak NCIA, pihak Petronas dan UiTM ISEP di atas kesanggupan selama 2 tahun membantu Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk sama-sama membangunkan pendidikan negeri Kedah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, negeri Kedah amat-amat berterima kasih kepada pihak tersebut dan kita semua anak-anak pelajar dan guru-guru yang ada pada hari ini, kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur kerana ada pihak korporat yang bersama dengan kita dan pihak akademik, pihak institusi yang ingin memajukan pendidikan negeri Kedah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negeri Kedah perlu dibangunkan, perlu dimajukan dalam pendidikan. Terima kasih sekali lagi lah pada pihak-pihak yang saya sebut tadi. Jelas kita kena akui bahawa program ini di negeri Kedah telah menunjukkan hasil yang amat membanggakan.
Bagaimana yang kita sudah maklum, kita telah mencatat 76 murid cemerlang SPM di bawah program Empower NCER ini, akademik ini, dengan memperolehi keputusan 5A dan ke atas. Kepada pelajar-pelajar yang mencecah kejayaan ini, kita kena berterima kasih kepada pihak yang menganjurkan program ini dan juga kepada guru-guru yang sanggup bersama memajukan dan melaksanakan program ini. Bagi saya, kejayaan ini amat membangsakan dan saya yakin apabila program sebegini diteruskan di negeri Kedah, kita akan mencapai kejayaan yang lebih baik, lebih membanggakan selepas ini. Saya juga mengambil kesempatan pada hari ini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada pihak pengetua, pihak PPD, pihak pengetua, pihak guru besar dan pelajar-pelajar khususnya yang kita raikan pada hari ini. Jadi kalau pelajar dalam 2-3 minggu lepas kita telah mendapat keputusan melanjutkan pelajaran. Tahniah kepada anak-anak pelajar yang dikatakan semua dapat tawaran belajar melanjutkan pelajaran. Dan sekali lagi lah saya pada ibu bapa, kita kena menghargai sumbangan korporat dan sumbangan akademik, sumbangan NCIA, sumbangan Petronas, sumbangan UiTM kepada kejayaan anak-anak kita. Tanpa tiga pihak ini bersama dengan tuan-tuan ibu bapa dan guru-guru, anak-anak kita tak mencapai kejayaan yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Bagi saya, keberkesanan konsep pembelajaran ini, suasana pandemik bagaimana kita sedia maklum, kita dalam keadaan terdesak dalam pelaksanaan konsep pembelajaran ini. Kaedah rutin yang kita buat, kebanyakan warga pendidikan kita tiba-tiba jadi berubah. Kita jadi berubah kepada kaedah yang sebenarnya. Tetapi bagaimana yang kita sedia maklum, pandemik ini pada peringkat awal dia sikit mengganggu pembelajaran kita. Tetapi rupa-rupanya pandemik ini memberi kesan yang besar kepada anak-anak pelajar yang cepat-cepat menguasai pembelajaran ini. Sedia maklum, platform Digital Educational Learning Inisiatif Malaysia, DELIMA, yang hadir tepat pada masanya, amat membantu di dalam integrasi kaedah dalam talian dan semuka ini. Modul yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan utama dalam kaedah PDP secara dalam talian dan luar talian. Kombinasi kaedah ini memangnya membantu dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Bagi JPN Negeri Kedah, tabir urus pembangunan yang berstruktur yang dirancang secara berkesan di bawah pihak Wilayah Ekonomi Koridor Utara oleh Northern Corridor Implementation Authority NCIA dengan pihak Universiti Teknologi Mara sebagai penyedia perkhidmatan serta kerjasama daripada guru-guru cemerlang Negeri Kedah yang telah dilantik telah menghasilkan modul yang terbukti mampu membantu peningkatan prestasi murid dalam persediaan menghadapi peperiksaan SPM. Ingin saya ulangkan sekali lagi, dalam usaha ini cukup memberi erti kepada pendidikan Negeri Kedah sebab ada pihak NCIA, Petronas, UIA, UiTM yang menyokong, yang membantu pembangunan pendidikan sebab negeri Kedah adalah negeri yang kita sedia maklum yang disebut oleh Datin Syadi tadi, yang disebut oleh Tengku Nurreda dan Prof. Dr. Azizul,
bahawa negeri Kedah perlu merapatkan jurang pendidikan di antara negeri dengan negeri yang lain. Sebagai anak-anak pelajar yang ada pada hari ini, kita adalah negeri yang 80% adalah sekolah-sekolah luar bandar. Dan ramai di kalangan kita ialah golongan-golongan yang sederhana, yang di bawah peratus B40. Dan kita dengan pelaksanaan ini, dengan modul yang dihasilkan, dengan pelaksanaan program Empower Academic ini, dia memberi satu manfaat kepada anak-anak pelajar. Inilah satu yang kita bersama-sama dengan sekolah ucapkan terima kasihlah kerana memberi sokongan kepada program dan modul-modul yang telah dihasilkan untuk membangunkan kejayaan akademik anak-anak pelajar. Semua warga pendidikan telah mengarungi kaedah ini selama hampir 2 tahun. Diakui memangnya agak kekok pada peringkat awal, namun semua pihak cuba mengadaptasikan norma baru dalam penyampaian pendidikan ini sebaik mungkin. Pelbagai pihak hadir dalam membantu menyebarkan kemahiran penggunaan teknologi di dalam pendidikan. Pendedahan kepada penggunaan pelbagai perkakasan dan perisian telah meningkatkan kemahiran guru dan murid dalam mengadaptasinya kepada pengajaran dan pembelajaran. Kekangan dari segi kemudahan peranti dan capaian internet mendapat perhatian banyak pihak, terutamanya pihak kerajaan, yang sentiasa berusaha dengan pelbagai inisiatif bagi mengatasi masalah ini. InsyaAllah dengan komitmen semua pihak, tahap kesediaan murid dalam PDP norma baharu ini akan sentiasa dipertingkatkan. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan kali ini, saya bagi pihak warga pendidikan, bagi pihak pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, amat-amat berterima kasih. Dan kepada pihak NCIA, Petronas dan UiTM ISEP, saya secara peribadi dan mewakili warga pendidikan seluruh negeri Kedah mengucapkan terima kasihlah di atas memilih negeri Kedah, memilih guru kita, memilih sekolah-sekolah kita, memilih anak-anak pelajar yang pada hari ini telah menyerlahkan kejayaan. Dan kepada anak-anak pelajar, tahniah sekali lagi daripada cikgu, sebagai pengarah pendidikan negeri Kedah, dan semua guru-guru, terima kasih. Tahniah kepada anak-anak pelajar. Dan kita kena ingat bahawa kejayaan kita adalah gabungan daripada ibu bapa, gabungan daripada guru, pengorbanan daripada guru, dan pihak yang kita cikgu sebutkan tadi, yang telah membangunkan anak-anak pelajar dan capai tahap pada hari ini. Kita di bawah macam saya cikgu sebut tadi, macam yang Prof sebut tadi, kita ni adalah orang-orang yang akan bangkit daripada golongan B40. Lepas ni kita bangkit, majukan kedudukan pencapaian kita dan majukan kejayaan kita dan majukanlah masyarakat kita selepas ini. Ingat sikitlah. Terima kasih sekali lagi dan tahniah semua dan tahniah di atas program pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Haji atas kata-kata atau ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Kita boleh rumuskan jaringan dan jalinan antara semua pihak yang terlibat pada hari ini dapat perlu diteruskan supaya impak kepada pelajar-pelajar ataupun adik-adik kita supaya dapat membantu mereka terus cemerlang di masa hadapan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji. Sekarang ni saya nak beralih pula lah kepada Encik Mahyudin selaku mewakili daripada Jabatan Perlis. Terima kasih Tuan atas kehadiran pada hari ini. Di mana saya memetik pada kata-kata Tuan Haji tadi, konsep pelaksanaan pembelajaran ini telah berubah.
Jadi boleh kongsikan sedikit tak apa macam mana strategi daripada JPN Perlis untuk dalam menjayakan pembelajaran di Perlis dan juga dalam menjayakan program Empower MCR atas impak di peringkat negeri Perlis. Silakan Cik Mahyudin. Assalamualaikum, terima kasih Ashraf. Yang dihormati Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, pengarah daripada Jabatan Pegawai Negara. Yang Musa Datin Syahdi, Haji Datuk Ahmad, Yang Mulia Tunku Nuraida binti Tunku Mahmud, Yang Besar Prof. Dr. Azizul Halim bin Yahya, pegawai pejabat pendidikan daerah, pengutul guru, khususnya para ibu bapa, penjaga dan pelajar yang diraikan semua. Terlebih dulu saya berikan salam daripada Tuan Pengarah, Tuan Haji Nawaruddin. Maaf beliau tidak boleh hadir pada hari ini kerana ada program lain yang beliau terpaksa hadir. Salam kami daripada hashtag 09educators, kami daripada Perlis. Dan juga saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan pray for Yan pada mereka yang pelajar yang berada di kawasan dan juga semua yang berada di kawasan Yan Kedah daripada banjir kilat yang berlaku semalam. Okay. Saya juga kami di JPN Perlis ini ingin mengambil kesempatan ini dulu untuk mengucapkan terima kasih pada semua pihak NCR, Petronas dan sebagainya, pihak UiTM yang sudi membantu kami di Perlis walaupun kami kecil. Tetapi bila saya lihat kepada kejayaan yang telah dicapai oleh pelajar, amat membanggakan. Dan macam kita katakan tadi, walaupun program sebahagian besar daripada pelajar ini dipilih daripada kumpulan B40, tetapi dapat dilihat kejayaan yang telah dicapai oleh mereka. Walaupun kita lihat pada baru ini yang lepas ini, hanya 7 orang pelajar saja yang berjaya, tetapi itu merupakan satu pemangkin yang besar kepada anak-anak didik di negeri Perlis ini, terutama sekali pada bagi tahun 2021 ini. Dan kita pun tahu bahawa bagi tahun 2021 ini, antara yang kami cuba buat cara yang baru adalah apabila di dalam selain daripada modul yang diberikan oleh pihak CGR dan program ini, program lain yang kami juga buat adalah program PDPR itu dipantau secara lebih detail oleh pihak daripada Jabatan Negeri. Sebab kalau kita biarkan, sebab satu lagi saya nak beritahu bahawa Perlis ini kami kecil kan, jadi senang untuk kita kontrol berbanding kalau di Kedah itu yang lebih besar kan. Dan Perlis ini PPD pun tak ada. Jadi kami senang untuk kita kawal kan apa-apa yang berlaku. Jadi kita pastikan sebahagian besar daripada program PDPR yang dibuat itu betul sampai kepada pelajar. Jadi pihak kami pegawai di JPN ini akan sama-sama masuk belajar bersama, hadir di dalam kelas yang dipilih oleh guru itu, beberapa orang guru di sekolah itu. Kami pihak JPN ini bukan saya sebagai pemantau, tapi kami juga akan macam coach dan coaching and mentoring kepada guru dan juga pelajar dan masuk sama untuk berada dalam kelas untuk memastikan bahawa program PDPR itu betul-betul berjalan di pihak peringkat sekolah walaupun kita secara online. Itu antara yang kita buatlah kan dan di Perlis ini. Okey. Itu je Ashraf, ada lagi soalan? Okey. Terima kasih kepada Cik Mahyudin atas perkongsian untuk menunjukkan penglibatan pihak jabatan dalam sesi PDPR di peringkat sekolah tu memainkan peranan yang penting dalam menjayakan program Empower NCR juga. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cik Mahyudin atas perkongsian yang telah diberikan. Apa yang kita boleh rumuskan daripada sesi perkongsian daripada kedua-dua pihak JPN adalah kerjasama daripada semua pihak, bermula daripada pihak program Empower NCR, NCIA, SM Petronas, UiTM sehinggalah kepada para guru yang banyak membantu dalam membimbing anak-anak kita ataupun adik-adik SPM ni supaya mereka mampu mencapai kejayaan yang kita impikan buat mereka. Semoga perkongsian dengan pihak JPNK dapat membuka lembaran yang baru kepada tahun 2021 ini di mana kita masih dalam situasi yang sama. InsyaAllah impak juga kita mahukan lebih baik daripada tahun lepas. Jadi majlis merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak
JPN Kedah dan juga Perlis atas kerjasama pada tahun pertama program Empower MCR Akademik 2020. Sebentar lagi kita akan bersama-sama juga dengan Platin Syahdi selaku daripada pihak NCIA dan juga pihak Yayasan Petronas, Tengku Nuraida dan juga Ketua Eksekutif ISEP, Profesor Dr. Azizul Halim Yahya untuk kita berbual mesra dengan adik-adik yang terpilih pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Apresiasi pelajar cemerlang kita telah sampai kepada peringkat kemuncaknya. Jadi kita menjemput beberapa pelajar yang menjadi wakil untuk terus boleh bersoal jawab atau bermesra dengan para penjemputan kita. Jadi supaya program ini nampak lebih santai, kita alu-alukanlah kehadiran adik-adik untuk terus masuk ke pentas dan boleh bertanyakan soalan direct kepada adik-adik ini. Jadi kita ada adik daripada Perlis, adik Syuhada, adik daripada Langkawi, adik Raudatul. Untuk masalah, nanti kita akan menjemput lagi adik-adik yang lain kerana untuk di pentas kita hanya boleh limitkan kepada 8 orang. Jadi kita bersama dulu 2 adik yang terlibat hari ini. Apa khabar adik Syuhada dan juga bersama ibunya? Alhamdulillah sihat. Puan di sebelah tu sihat ke? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, adik Raudatul seorangan hari ni ya? Ya saya. Okey, sebelum kita ni saya mohon adik Syuhada dan juga adik Raudatul untuk memperkenalkan diri dululah sedikit dan juga result pencapaian SPM supaya semua antara kita ni boleh menjadikan iktibar kepada program pada hari ini. Dipersilakan adik Syuhada. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Nama saya Nur Syuhada Ruslan. Saya tinggal di Perlis dan saya pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad dan saya memperoleh keputusan 7A dalam SPM. Alhamdulillah, cemerlang. Ibunya bernama apa tu? Puan boleh perkenalkan diri juga ke sikit? Ya. Untuk kita bersama ni. Saya Sabariah binti Ahmad. Okey. Terima kasih Puan diucapkan atas kesudian untuk hadir pada hari ini ya. Sanggup meluangkan masa bersama-sama Ananda, Nur Syuhada untuk kita menghargai kejayaan adik. Jadi saya nak mohon adik Raudatul lah untuk perkenalkan juga supaya. Terima kasih pengerusi majlis. Saya Raudatul Nazria binti Nazri, berasal daripada Langkawi, Kedah. Sekolah terdahulu saya ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat. Pencapaian SPM saya bagi tahun 2020 ialah 8A 1B. Tahniah. Cemerlang dah tu. Maksudnya saya pun tak dapat dulu macam tu. Jadi adik ni insyaAllah kita dapat menjadi satu inspirasi lah buat semua daripada kita ni. Okay, untuk memulakan sesi bermesra, saya akan mulakan dulu. Nanti mungkin ada jemput-jemputan akan tanyakan juga soalan kepada adik-adik sekalian dan juga mungkin Puan Sabariah pun boleh memberikan sedikit sebanyak respon akan kejayaan Ananda ataupun kebaikan program ini kepada keluarga Puan. Saya mulakan dulu dengan adik daripada Perlis lah, adik Nur Syuhada. Seperti mana yang telah mendapatkan 7A yang tadi. Jadi apa sebenarnya sedikit sebanyak latar belakang dan juga cita-cita dan juga apa sebenarnya impact program ni kepada adik sendiri sehingga kan dapat mencapai kejayaan 7A dalam SPM yang lepas. Okey, pertama sekali sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran saya di UiTM Dengkil dan saya mengambil dalam bidang asasi undang-undang di UiTM. Dan program ini saya mengambil asasi undang-undang ini supaya saya dapat menyambung pelajaran saya ke peringkat ijazah dalam undang-undang dan insya-Allah jika saya mempunyai rezeki saya ingin menjadi seorang peguam iaitu yang merupakan cita-cita saya sejak dari peringkat sekolah menengah lagi. Program ini sangatlah membantu saya bukan sahaja dari segi akademik, ia juga memberi semangat dan dorongan kepada saya untuk terus belajar demi merealisasikan impian saya dan program ini segala bahan-bahan yang diberikan selepas saya menyertai program ini contohnya pendrive OTG dan modul-modul tersebut video-video yang terkandung dalam pendrive tersebut sangatlah menarik dan ianya menarik minat saya terutamanya
saya dalam pandemik COVID-19 ni saya perlu belajar secara atas talian kan, dan ia sangatlah membantu. Video-video itu menarik minat saya untuk terus belajar, dan soalan-soalan yang terkandung dalam modul tersebut ianya dalam bentuk mind map dan mudah untuk saya fahami dan untuk saya faham dan untuk saya menghafal jawapan-jawapan yang sudah saya buat dalam modul tersebut, dan ia membantu saya untuk lebih mengulang kaji dan saya dapat menjawab soalan-soalan di dalam subjek tertentu di dalam peperiksaan apabila saya telah menjawab soalan-soalan dalam modul tersebut. Okay, Alhamdulillah. Maknanya program ni dan juga dedikasi adik dalam menyusun jadual dan membuat satu kaedah pembelajaran yang komprehensif sesuai dengan diri adik tu mampu menjadikan satu tu adalah menghasilkan satu keputusan yang baik. Jadi nak tanya kepada Puan Sabariah lah, betul ke adik Syuhada buat macam tu? Jadi maknanya adakah perubahan sepanjang 2020 tu memberi impak ke, sebab kita tahu yang tahun 2020 tu dia tak dapat pergi ke sekolah dengan seperti keadaan biasa. Jadi mungkin perbezaan di rumah tu mungkin Puan boleh kongsikan sedikit lah sebenarnya macam mana Puan mendidik anak di rumah ataupun perubahan ananda tu dalam tempoh setahun tu. Silakan. Ya, dia pada pandangan saya lihat dia tu lebih yakin dan bertanggungjawab lah pada diri dia untuk belajar dengan lebih berusaha lebih keras kan untuk capai cita-cita dia walaupun dalam keadaan macam-macam dugaan lah. Terima kasih Puan Sabariah. Ya, dia pun sakit dan InsyaAllah kami walaupun ayah dia sakit waktu dia duk jawab perpisahan dan meninggal pada 6 hari bulan 6 lepas lah. Maaf lah ya. Tak apa Puan, kami bersama Puan ni kami ucapkan salam takziah lah diucapkan daripada program dan atas kecekalan Puan dalam menjaga adik syuhada sehingga dapat tu. Mungkin sekiranya ada Encik Wahyudin ataupun Datin ingin bertanyakan soalan kepada adik syuhada, kita boleh ya. Assalamualaikum Puan Sabariah. Pertama sekali kami ucapkan takziah kepada keluarga. Namun saya rasa adik Nur Syuhada ni dia cekal ya, dan dia atas kejayaan dan konsentrasi dan komitmen dia memberi tumpuan kepada pelajaran dia dan alhamdulillah dia telah mencapai kejayaan. Kita doakan semoga adik Nur Syuhada ni menjadi peguam yang yang terkenal ya dan dapat meningkatkan kualiti sektor undang-undang dan kepeguaman di negara kita ini ya. Saya rasa Puan Sabariah memang amat berbangga dengan dia. Mungkin boleh ceritakan mungkin harapan Puan untuk Syuhada ni? Ya, saya haraplah suatu hari nanti dia akan berjaya lah dalam kerjaya dia sebagai peguam dan dalam kehidupan dia, agar dia lebih yakin dengan diri dia dan demi mencapai cita-cita dia lah. Ya, saya rasa dia juga telah menjadi satu contoh yang baik ya kepada rakan-rakan dia, adik-adik dia, dan saya rasa kita akan monitor perkembangan adik Syuhada ni ya dari semasa terima ke semasa. kasih lah pada pihak yang telah menjayakan program ni kan. Assalamualaikum Syuhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniahlah terduduk saya tengok style cakap tu dah macam lawyer dah. Baru dah dekat dengkir dah macam lawyer dah saya tengok. Ini bukan soalan lah, ini saya nak tanya pendapat je. Saya tahu sekolah Syed Ahmad ni, Syuhada pun tahu kan, bukan sekolah bukanlah luar bandar tapi dalam sendiri macam luar bandar kan. Saya tahu sebagian besar majoriti pelajar di sekolah itu menghadapi masalah yang tak mau hadir ke sekolah, ada macam-macam masalah yang mereka selalu timbulkan. Jadi macam mana Syuhada tackle dengan masalah dengan pelajar-pelajar tersebut? Cara saya lah untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di sekolah tersebut,
saya cuba untuk ni kan diri saya, masalah-masalah saya cuba untuk dengan saya tidak menjadikan masalah-masalah yang timbul tersebut sebagai penghalang lah untuk saya terus belajar, dan saya cuba untuk bergaul dengan rakan-rakan yang juga dapat memberi manfaat kepada saya, yang dapat membantu saya juga untuk menuntut ilmu. Okay, terima kasih kepada adik syuhada. Semoga kejayaan terus mendakapi adik nanti. InsyaAllah nanti lepas habis asasi ni boleh mai ke Shah Alam lah, sebab fakulti undang-undang ada di Shah Alam. Nanti boleh berjumpa kami-kami di Shah Alam, insyaAllah. Kami menunggu adik di sana. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada bahagian Pulau Langkawi. Adik Raudatul bersama kita pada hari ini. Berseorangan, tetapi kita percaya adik ni mempunyai gaya, sebab kita pernah tengok dia punya video testimoni dah pernah bentangkan kepada yang lain tu. Cara cakap adik tu mungkin salah satu faktor yang menarik. Jadi sedikit boleh kongsikan tak apa sebenarnya impak program ni kepada adik Raudatul, dan juga apa yang boleh kongsikan supaya rakan-rakan yang lain juga mendapat manfaat yang sama. Silakan adik Raudatul. Terima kasih pengerusi majlis. Impak daripada program ini ialah di mana saya dan rakan-rakan pelajar yang lain mampu mengharungi segala cabaran, dan seperti yang kita tahu di zaman pandemik ini semua orang semua pelajar akan dimotivasi, macam dimotivate, tak ada kekuatan, tak ada semangat nak belajar. Namun dengan adanya program ini, contohnya seperti program STEM yang di mana ia sedikit sebanyak memberi pembelajaran di luar kelas, ia dapat menarik minat kami balik sebagai pelajar untuk belajar benda baru, untuk memahami lebih konsep-konsep dalam SPM dan menaikkan semangat kami lah, menarik minat kami sebagai pelajar untuk terus belajar walaupun di dalam zaman COVID-19 ni. So saya rasa impak yang terbaik lah daripada program ini, dia seru para pelajar, naikkan semangat kami even dalam situasi yang peperiksaan ditunda berkali-kali, tapi kami tetap cekal, tetap tabah walaupun tak boleh jumpa cikgu depan-depan, namun dengan pemberian OTG dan sebagainya sedikit sebanyak membantu untuk jadi rujukan kami di rumah dan sebagainya. Jadi saya rasa impak yang sangat luar biasa untuk saya dan kawan-kawan yang lain lah daripada segi program ini. Okey, bersemangat adik Raudatul menceritakan pengalaman sepanjang 2020 yang lepas. Maksudnya program hands on tu lah yang buat buat eksperimen tu mampu mencetuskan semangat semula untuk terus belajar dalam pandemik COVID-19 kan. Jadi untuk tu apa sebenarnya lagi yang adik Raudatul rasa yang selain daripada STEM yang bagus tu, lagi apa yang boleh dikongsikan supaya yang lain ataupun rakan-rakan kita ni tahu semangat juang adik Raudatul ni, kita faham yang besar ni boleh membawa kepada kejayaan SPM 2020 hari tu. Okey, sebagaimana yang kita tahu, pelajar semestinya, saya sebagai seorang pelajar pun mempunyai berhadapan dengan pelbagai cabaran. Namun saya di sini ingin seru kepada rakan-rakan saya yang lain yang berada di dalam conference ni, saya nak cakap jangan jadikan cabaran tu sebagai salah satu halangan untuk kita terus melangkah. Even kita daripada keluarga B40, even kita ni tak setara dengan orang lain, tapi jadikan cabaran dan halangan tu sebagai pemangkin kita untuk terus berjaya. Dan itulah yang saya pegang sampai sekarang. Terima kasih adik Raudatul. Memang menyentuh perasaan kami lah. Harapan adik tu kepada rakan, insyaAllah rakan-rakan yang lain pun boleh mengambil iktibar daripada semangat adik Raudatul. InsyaAllah kami doa di sini semua doakan kejayaan adik Raudatul terus masa hadapan. Sekarang ni belajar di mana adik? Sekarang saya melanjutkan pengajian di program asasi pengurusan Universiti Utara Malaysia. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi kita terus dalam petas yang sama untuk makluman Tuan Haji, Datin, Tengku dan juga Prof, kita terus menjemput lagi dua adik daripada daerah Yan, adik Hafiz. Assalamualaikum adik. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak terjejas kan dengan banjir kilat? Oh, Yan? Alhamdulillah. Kalau dekat kawasan saya memang tak sampai lah sebab air hujan tu, sebab
dekat dengan rumah saya ni ada sungai yang besar dan lebar, dia jadi macam boleh tampunglah air-air yang sampai tu. Alhamdulillah. Okay. Dan kita juga ada daripada daerah Sek, adik Syahira bersama ibunya. Boleh perkenalkan sikit ke adik dan juga puan? Assalamualaikum, nama saya Nusyahira binti Saleh. Mak saya Nazira binti Mat Dahari. Ulang balik dik, kurang jelas. Nama saya Nusyahira binti Saleh. Bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bulau. Ibu saya bernama Nazira binti Mat Dahari. Ayah saya bernama Saleh bin Abdul Wahid. Ayah saya seorang penadah getah. Ibu saya seorang suri rumah. Saya mempunyai 2 orang adik-beradik. Okay. Alhamdulillah, terima kasih puan atas kesudian untuk join bersama dengan program kami. Okay, untuk tanya adik-adik Syahira dululah. Dimaklumkan sebab di kawasan sekarang ni berada di mana? Di rumah? Di rumah. Di rumah. Dan sebab di Sek ada faktor ni kan, the kes yang kuat meningkat. Jadi di rumah. Okey, untuk soalan kepada adik Syahira lah, kita nak tanya apa menjadi cabaran utama, sebab kita sedia maklum saya pun pernah turun ke Sek, cabaran utama untuk meneruskan pembelajaran dan juga apa sebenarnya tindakan adik laksanakan untuk menjadi seorang pelajar cemerlang dalam SPM 2020 yang lepas. Cabaran pertama tu masalah rangkaian internet lah. Biasalah kalau kawasan kampung ni memang selalu line pun slow sangat-sangat. Dan juga masalah saya gunakan peluang yang ada. Saya menghadiri tuition, tanya kepada guru, menyertai tuition secara online atas talian. Saya juga belajar di rumah banyaklah, menggunakan modul-modul yang diberikan NCR, dan saya tidak berputus asa walaupun menghadapi banyak cabaran. Okey. Mungkin dia punya connection tu kurang baik. Atau kita teruskan dulu dengan adik Hafiz lah. Adik Hafiz. Adik Hafiz boleh ceritakan sedikit tak latar belakang supaya ahli-ahli jemputan kita ni kenal lah adik secara ni. Saya dengar macam lawak Kedah adik tu pekat sikit. Boleh je sembang dalam ni Kedah supaya yang lain tak ada masalah. Silakan adik Hafiz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Fahmi bin Ashraf Fatri. Saya berasal daripada Yan. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Limau dan mendapat keputusan sebanyak 6A dalam SPM. Okey, dulu sekolah di Sungai Limau. Sekarang ni melanjutkan pelajaran di mana tu, Dik? Alhamdulillah dapat melanjutkan pelajaran ke Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Dalam jurusan tu? Dapat jurusan Diploma Kejuruteraan Mekatronik. Oh, ni bakal jurutera kita lah ni, insya-Allah. Ya. Wah, jadi engineer. Okey, nak tanya sebab adik telah memilih ke bidang kejuruteraan ni. Jadi apa sebenarnya menjadi penyebab adik nak terus dalam bidang kejuruteraan ni? Sebab kita tahu bidang kejuruteraan ni adalah bidang yang memerlukan kepakaran teknikal. Jadi boleh adik Hafiz kongsikan sedikit tak supaya yang lain-lain pun tahu sebab ni adik minat ke arah kejuruteraan. Okey. Pertama sekali sebab saya minat juruteraan ni sebab dia banyak macam amali. Amali dia banyak. So bila amali dia banyak, saya macam menjurus lagi ke bidang tu lah, macam lebih minat ke arah tu. Lepas tu sebab saya tengok pula gaji yang ditawarkan pun tinggi dan masa depan banyak nak guna jurutera sebab untuk pembangunan negara. Lepas tu keturunan belah mak-mak saya pun banyak jurutera tu yang macam terikut-ikut lah untuk jadi jurutera semua. Okey. Maksudnya inspirasi daripada ahli keluarga lah untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Okey, kami doakan yang tu. Mungkin Tengku ada beberapa pertanyaan atau pandangan kepada adik Hafiz memandangkan Yan juga merupakan salah satu kawasan daripada kawasan tajaan Yayasan Petronas. Silakan Tengku. Okey, boleh dengar ke? Dengar. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum.
Pertama sekali tahniah banyak-banyak kepada adik Hafiz kerana mendapat 6A dan juga memilih jurusan engineering kejuruteraan mekatronik. That is very good. Um, boleh adik cerita maybe share with us cita-cita adik di masa hadapan. Cita-cita. Ya. Oh, cita-cita. Pertama sekali dulu masa mula-mula lah kan. Mula-mula tu tak fikir pun nak jadi jurutera ni. Bila di sekolah tu macam cikgu lah dia bagi macam terang-terang dia buat psikologi lah macam-macam kan. Saya macam menjurus ke arah yang macam kalau boleh aktiviti tu banyak lah. Nak buat macam dengan kerja tu saya nak kerja di luar. Saya tak mahu lah macam dengan duduk saja duduk cerita-cerita tak apa minat sangat. Dia macam dengan bahagian amali. Bila jurutera ni macam saya ambil mekatronik ni dia macam dengan boleh masuk kawalan sistem, mesin kilang. Bila saya boleh buat kerja macam aktiviti macam tu, jadi macam dengan dia lebih menjurus kepada saya lah untuk jadi engineer lah, sebab saya minat bahagian tu. Alhamdulillah. Supaya kami mengucapkan harap adik Hafiz akan berjaya dan terus berusaha. Bidang ni memang bukan supaya adik dapat menyumbang kepada negara. Ya, insya-Allah. Terima InsyaAllah. kasih. Ada Hafiz, satu soalan je nak tanya. Sebab tadi Apa? adik Hafiz kata ada tak suka duduk dalam kelas, tak suka ni kan. Tapi sepanjang 2020 yang lepas tu kan belajarnya memang belajar dalam PDPR lah. Tak boleh keluar, tak kena belajar online. Jadi macam mana adik hadapi cabaran masa belajar PDPR tu? Kalau masa di PDPR ni kan mangkit pagi-pagi tu kena masuk kelas awal. Kadang-kadang saya tak mangkit. Itulah kadang-kadang kawan-kawan yang bantu bagi tahu yang saya pergi minta lah dekat depa, minta ada depa buat nota-nota baca hak depa. Kalau boleh saya ni macam dengan latihan ni kurang sikit dia macam dengan kalau boleh dia untuk mendengar okey mendengar. Dia macam dengan kelebihan saya macam auditori. Oh, Alhamdulillah. Sesuailah dengan apa yang kita sediakan juga adik Hafiz kita sediakan OTG tu. OTG Sambil-sambil duduk dengar kat OTG kan boleh cucuk kat handphone. Sambil-sambil tu boleh lah belek-belek buku, tengok-tengok buku sambil-sambil duduk isi. Okay. Baguslah, maksudnya adik Hafiz kenal diri adik Hafiz yang di mana cara belajar adik Hafiz tu lebih kepada auditory. Ya. Jadi itu yang tu menjadi satu kelebihan yang baiklah untuk adik Hafiz. Okey. Untuk makluman yang lain juga kita telah menjemput adik Hafiz juga daripada Baling. Jadi saya ingin kita mohon adik Hafiz memperkenalkan diri dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, nama saya Muhammad Hafiz bin Maisa. Saya bersekolah di SMK Siong, Baling, Kedah. Saya ada 6 adik-beradik dan saya ialah keempat. Keempat daripada 6 adik-beradik. Sekarang ni belajar di mana adik Hafiz? Alhamdulillah saya sambung di STPM dahulu. STPM di sekolah? SMK Baling. SMK Baling. Okey. Saya rasa ni nak terpanggil lah kot nak menjemput Tuan Haji Rozaini, aku wakil Tuan Pengarah sendiri daripada Kedah untuk bertanyakan soalan kepada dua adik Hafiz kita hari ini. Maksudnya dia kembang jauh di Baling seorang, di Jen seorang. Jadi silakan Tuan. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum dulu cikgu ucapkan tahniah lah kepada adik Hafiz dan adik kita di Sekolah Menengah Siong. Walaupun kita dari sekolah termasuk Sekolah Menengah Bulau tadi, walaupun kita sekolah luar bandar, itu tidak menjadi halangan sebab adik-adik kita yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang tabah membangunkan pembangunan diri dan membangunkan kejayaan ibu bapa kita. Tahniah sekali lagi. Dan hari ini cikgu nak berkongsi
berkongsi berkaitan dengan di Kuala Mengasiong tu. Kuala Mengasiong. Kita tak dapat masuk melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Kita masuk tingkatan 6. Bagi cikgu, tingkatan 6 adalah salah satu laluan yang elok untuk kita selepas ini kita melanjutkan ke ijazah pertama di pusat pengajian, insya-Allah. Ada tak adik di Sekolah Mengasiong ni masa tahun 2020 apakah halangan ekoran daripada kita buat PDPR di rumah? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Pengarah. Okey, nak cakap pasal halangan ni banyaklah. Memang banyaklah sebab kita pun dilanda, negara kita ni dilanda COVID-19 yang menyebabkan terjejaslah pembelajaran bukan sekolah siung je, semua satu Malaysia menjejas. Jadi apa yang menjadi cabaran untuk saya, yang pertama ialah belajar secara online ni sukarlah untuk saya faham satu subjek tu dengan lebih teliti. Jadi saya perlu tengok subjek tu berkali-kali lah untuk lebih faham dan lebih jelas lah untuk saya untuk persediaan sebagai exam nanti. Jadi cabaran lain juga melalui line, kadang-kadang data line tak support, internet tak support lah. Sebab saya pun duduk kawasan pedalaman juga, dekat Panah tu, dalam tu. Jadi adalah kadang-kadang tu caparan internet tu kurang lah. Ya, terima kasih. Saya nak tuju kepada ni adik Hafiz ni. Adik Muhammad Hafiz. Kemarin cikgu pergi melawat lah 4 sekolah di Yan. Sekolah yang terkesan banjir lumpur banjir kilat tu. Alhamdulillah lah Kuala Menengah Sungai Limau tak kena. Cik Muhammad Hafiz dan bapak ada bapak ada bersama ni. Hafiz. Muhammad Hafiz. Adik Hafiz Yan. Adik Hafiz Yan, Kuala Menengah Sungai Limau. Oh, saya. Ada bapak ni? Ada tapi depa tengah buat kerja. Ya. Ni cikgu nak tanya ni. Ya. Tanya apakah kelebihan program Empower NCER akademik yang kita buat di Sekolah Menengah Sungai Limau ni? Apa kelebihan dia? Oh, kelebihan yang saya dapat daripada NCER ni kebanyakannya daripada terutamanya di sekolah kan ada macam kan depa dalam modul tu ada buat amali. Ada amali contohnya lah saya bagi mata pelajaran geografi. Geografi dia macam kan dia kena banyak macam amali. Saya buat yang amali tu ada satu yang saya minat. Yang minat tu macam ada satu eksperimen tu dia letak pasir tanah dalam botol untuk kita tahu kecekapan akar tanah untuk cengkam tanah tu. Masa dekat sekolah tu, cikgu tunjuk ajar lah semua kan. Bagi baca dulu instruction dia apa semua. Bila dah baca dah semua tu, kiranya bila dah faham, cikgu lepas bagi buat. Bila kami buat tu lagi, kami kena dah letak ataupun letak rumput, letak pokok bunga. Bila dah letak pokok bunga apa semua tu lagi, kami siram pokok. Kami siram ayak atas pokok tu. Lepas tu, biar dalam 2 atau 3 hari, cikgu kata, ni dah biar dalam 2-3 hari kamu boleh siram ayak atas tu. Bila kami siram ayak atas tu, kalau bagi macam rumput, kalau rumput tu macam akak ni banyak, dia cengkam tanah. Bila cengkam tanah tu kiranya pokok tu ayak tak mengalir lah, ayak tak mengalir dengan bawa angkutan tanah. Untuk kalau macam pokok bunga kalau kita siram ayak tu, ayak dia bawa tanah. Kiranya akak dia tu tak mencekam tanah dengan betul-betul lah, betul kuat. Kesimpulannya kalau
Yang apa yang saya belajar tu, kalau akar pokok dia kuat, kita boleh mencekam tanah supaya tak berlakunya tanah runtuh. Terutamanya macam dekat kawasan saya, Gunung Jerai Pemor tu kan. Kalau pokok dia lagi besar, akar dia pun kuat, payahlah nak runtuh kereta dah. Terima kasih. Ya, semua. Adik Yan, Hafiz Dian, boleh saya tambah tanya soalan? Ya, Saya boleh. difahamkan adik ni menunjukkan peningkatan prestasi yang sangat signifikan berbanding dengan Ya. peperiksaan akhir tahun. Mungkin adik boleh ceritakan ataupun pesanan kepada rakan-rakan Oh, okey. apa Pesanan yang saya, telah adik lakukan untuk dapat okey. kejayaan ni? Pesanan saya, kalau macam diri saya sendiri, kalau di sekolah tu ataupun kelas online lah senang kata kan. Kelas online, kita bagi perhatian yang betul-betul 100%, kalau boleh bagi 100% perhatian. Bila cikgu terang tu, tak dia jadi macam dengan maklumat-maklumat yang dan ilmu yang cikgu bagi tu dia masuk dalam kepala otak terus kan. Lepas tu, kalau kita masa main game, biar bagi macam dengan release tension tu main game lah. Bila kita bagi study betul-betul. Jangan ada kaca langsung, handphone semua tu tepi. Orang kata apa, ilmu tu masuk bagi betul-betul masuk dalam kepala otak kita. Bila periksa tu, ilmu semua ada dalam kepala otak. Betul lah cara saya sendiri. Ya, bagus. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat maju jaya. Jadi mechatronic engineer yang berjaya. Ya, insya-Allah. Okey. Maknanya daripada adik Hafiz tadi dia kata main elok, belajar pun elok. Ya, okey. Terus. Okey, nak tanya kepada adik Hafiz Baling lah. Sekarang ni belajar tingkatan 6. Jadi apa sebenarnya hala tuju seterusnya selepas tingkatan 6 tu? Nak jadi apa? Jadi nanti mungkin kepada kami-kami ni boleh bantu ataupun nak tahu kenapa adik pun pilih cita-cita tu seterusnya. Silakan adik Hafiz. Okay. Saya sambung STPM ni untuk supaya dapat sambung ke UPSI, Universiti Institusi Perguruan, untuk jadi guru lah, seorang guru. Sebab saya ni memang cita-cita saya untuk jadi guru. Sebab saya terinspirasi untuk jadi guru melalui pembelajaran saya kat sekolah. Sebab cikgu-cikgu kan minta saya dan rakan-rakan lain yang perform perform waktu exam, macam top 10 lah dalam kelas, untuk menjadi mentor kepada pelajar-pelajar yang lain lah, pelajar yang lemah. Jadi dari situ kami dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain. So dari situlah ada saya terinspirasi untuk menjadi seorang guru lah, menyebarkan banyak ilmu kepada orang lain. Kiranya adik Hafiz masa belajar di sekolah tu jadi guru muda lah ataupun pembimbing rakan sebaya. Alhamdulillah, adik Hafiz beruntung yang kita ada Cikgu Rozaini kat sini. Mungkin boleh Cikgu Rozaini atau Tuan Pengarah sendiri kongsikan sedikit macam mana pengalaman jadi seorang guru kepada adik Hafiz kita ni supaya dia dapat lebih bersemangat lah meneruskan cita-cita hingga sambung ke UPSI nanti. Terima kasih Tuan Moderator untuk adik Hafiz. Nak jadi guru ni kena ada jiwa. Kena ada jiwa guru, jiwa pendidik. Tanpa ada jiwa ataupun kita pupuk jiwa kita nak jadi seorang pendidik, kita akan jadi pendidik yang sederhana. Bila kita ada jiwa macam adik Hafiz Pulau Bengang Siong, mulai saat ini kita kena ada tanamkan diri kita kena ada jiwa pendidik. Bila ada jiwa pendidik, tunjukkanlah kualiti sebagai seorang bakal guru daripada bangku sekolah lagi pada tahun tingkatan 6 ini. Antaranya ialah penampilan kita. Penampilan sebagai seorang bakal guru. Yang kedua, menguasai pengetahuan. Tingkatkan pengetahuan. Yang ketiga, kita tingkatkan kemahiran-kemahiran kemanusiaan untuk menjadi seorang guru. Antara
tingkatkan kualiti kemanusiaannya ialah kita ada kasih sayang dengan guru. Kita kena bina daripada sekarang. Guru yang mengajar kita, pengetua, perongkanan, guru. Kita mesti ada hubungan kasih sayang yang tinggi. Dengan rakan sejawat, dengan rakan kelas kita. Kita kena ada sifat kemanusiaan. Tolong rakan-rakan kita, bantu rakan-rakan kita. Itulah langkah awal untuk membina seorang yang jiwa pendidik. Kita kena pupuk daripada sekarang. Iaitu nilai-nilai kemanusiaan. Bila jadi seorang guru nanti, macam cikgu ni, cikgu pun tahun 1989 mula jadi cikgu di sebuah sekolah di daerah Kupang Pasu. Kasih sayang cikgu di dalam profesion guru ialah kasih kepada anak-anak pelajar. Itu tinggi. Tak mau tengok pelajar kita gagal. Itu sebagai seorang guru. Dan sekarang adik Hafiz daripada sekolah menengah Siong, insya-Allah akan jadi seorang guru. Yang cikgu nak sebut di sini, kita kena ada kasih sayang. Kasih sayang kepada guru, kasih sayang kepada ibu bapa, kasih sayang kepada rakan, dan kita sayang kepada masyarakat. Itulah kasih sayang, itulah jiwa pendidik sebenarnya. Kepada anak-anak yang lain yang tak jadi, yang nak jadi lawyer tu pun, kasih sayang kemanusiaan lah. Kena ada. Nak jadi lawyer ke, nak jadi engineering ke, kejuruteraan ke, nak jadi kedoktoran ke. Semua kita kena ada sifat kemanusiaan yang tinggi. Tambah pula adik Muhammad Hafiz dari Menengah Sungai Limau, dia nak jadi kejuruteraan, nak jadi jurutera satu hari. Jurutera juga kena ada bina kasih sayang dengan tempat kerjaya kita dan sebagainya. Kakak itulah Tuan Moderator, terima kasih. Besar amanat daripada Cikgu Zaini kepada adik Hafiz tu. Jadi kena ada jiwa pendidik itulah. Itu yang paling penting, paling utama. Dan untuk makluman semua juga, kita ada menjemput adik yang terakhir itu adik Nabilah daripada Kota Star untuk bersama-sama kita. Adik ni istimewa sedikit sebab kita kategorikan adik Nabilah ni sebagai pelajar transformasi terpimpin. Di mana pelajar transformasi terpimpin ni beliau telah melonjak naik secara mendadaklah daripada peperiksaan akhir tahun 2019 sehingga SPM 2020 tu transformasi yang cukup membanggakan. Jadi saya ingin menjemput adik Nur Nabilah untuk memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit macam mana sebenarnya adik berupaya bangkit daripada prestasi yang kurang baik masa 2019 sehingga kan dapat berjaya mentransformkan diri sehingga berjaya dalam SPM 2020. Itu saya bagi pentas ni kepada adik Nabilah. Silakan adik Nabilah. Ya, Assalamualaikum. Dengar jelas tak suara saya? Alhamdulillah dengar. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan yang saya hormati kepada para VIP dan para hadirin sekalian. Okey, pertama sekali saya nak minta maaf kalau suara saya kurang jelas ataupun apa-apa sebab rangkaian internet saya kat sini kurang baik. Okey, Okey, yang pertama sekali saya nak bercara, saya nak bangkit tu lah. Saya bangkit sebab saya daripada keluarga yang susah. Mak dengan ayah saya cerai sejak saya kecil lagi. Saya ada adik-beradik tapi 4 orang tu macam ayah lain. 2 orang kandungan saya tapi dah meninggal dah. Jadi tinggal saya seorang je lah. Mak saya sakit dan saya tinggal dengan mak tiri saya. Okay, saya bangkit tu sebab saya nak bahagiakan mak saya. Sebab saya kata diri saya, sampai bila saya nak duduk macam ni? Macam tak ada perubahan dalam diri saya. Masa 2019 tu, sebab masa 2019 tu exam akhir saya banyak yang gagal. Terutama matematik dan bahasa English. Percubaan SPM pun banyaklah yang gagal, macam nak dapat A tu susah lah. Lepas tu, saya terima kasih lah kepada modul Empower ni sebab adanya ni
Sebab saya nak kata guna pendrive tu tak juga sebab saya tak ada laptop dan saya kena pergi ke kedai komputer lah untuk buka pendrive tu kan. Lepas tu saya hanya gunakan modul-modul je lah. Saya kata join sebab line saya kurang baik. Kadang-kadang saya tak join, kadang-kadang saya join sebab mak saya sakit. Mak saya masa tu tak boleh berjalan. Jadi saya dah uruskan segala-gala keperluan mak saya. Kiranya macam kadang-kadang saya tak masuk kelas. Tak urus mak saya. Saya terlepas. Mungkin talian adik Nabilah kurang baik. Tak apa adik Nabilah. Kami ucapkan takziah dan juga tahniah lah atas kejayaan adik Nabilah. Jadi sekarang ni adik Nabilah belajar di mana ya? Kalau boleh kongsikan dengan kami-kami semua. Saya belajar di Kolej Matrikulasi Kedah dalam bidang aliran perakaunan. Okey, alhamdulillah. Sekarang kiranya belajar secara atas talian lah. Lama dah kelas mula? Dah minggu ni minggu keempat. Minggu keempat, alhamdulillah. Masa sebulan dah lah bersama dalam Kolej Matrikulasi Kedah tu dalam perakaunan. Ya. Okey, maksudnya kalau sebelum ni adik kata matematik yang gagal. Jadi macam mana adik menggunakan ataupun modul-modul tu, apa sebenarnya strategi yang adik Nabilah sehinggakan matematik tu dah tak lagi gagal? Boleh kongsikan sikit tips-tips macam mana cara adik belajar subjek matematik lah terutamanya. Nak kata tips tu tak ada banyak sangat. Lagipun saya guna modul tu kan, dalam modul tu kan ada macam banyak-banyak tips kan. Tips untuk matematik. Lepas tu dalam modul bahasa Inggeris pun mereka ada ajak cara-cara untuk bina rangka ayat kan. Saya hafal yang tu, saya tengok, saya belajar balik banyak-banyak kali. Lepas tu kalau saya tak faham, kadang-kadang saya tanya kawan saya, cikgu saya. Lepas tu macam nak kata tanya cikgu tu tak juga. Kadang-kadang kan line slow, susah nak tanya. Lepas tu dengan kena uruskan mak lagi yang sakit tu. Kiranya saya bangkit pukul 4 pagi atau 4:30 belajar lah. Sementara uruskan keperluan mak-mak saya. Tapi alhamdulillah lah walaupun saya tak pandai macam awalnya dapat keputusan yang cemerlang kan. Saya dapat 5A untuk menghargakan mak saya tapi Kami bersama adik Nabilah dalam setiap aspek lah. Mungkin dah terjadi ada amanat ataupun kata-kata daripada seorang ibu lah untuk memberikan sumber inspirasi kepada adik Nabilah sebelum kita akhiri sesi evaluasi pada hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada adik Nur Nabilah. Saya rasa Nabilah telah menjadikan ibu adik berbangga ya di atas pencapaian adik. Dan teruskan usaha, teruskan amanat yang diberikan oleh ibu tu. InsyaAllah ya, saya rasa dengan kecekalan dan cekal hati adik ni, InsyaAllah saya rasa akan berjaya. Dan saya rasa gunakan masa di Kolej Matrikulasi ni dengan baik. Continue lah ya, apa tips yang telah didapati daripada program sebelum ni. Dan insyaAllah dengan fokus dan komitmen, saya rasa insyaAllah ya, adik akan berjaya. Begitu juga dengan adik-adik yang lain. Ya, saya rasa ramai yang mempunyai background dan pengalaman sendiri melalui susah senang, tetapi adik-adik semua sudah berada di tangga kejayaan hari ini. Ya, dan saya rasa berdasarkan kepada tips yang telah dikongsikan oleh kawan-kawan tadi, saya rasa anda semua ada tips sendiri ya untuk dapatkan kejayaan seterusnya. Dan saya rasa program ini adalah cuma satu batu loncakan. Seterusnya adalah terpulang kepada adik-adik sendiri ya. Jangan sia-siakan masa depan anda ya, demi keluarga, demi diri sendiri ya. InsyaAllah kami semua doakan dan akan sama-sama bersama dengan anda secara spiritual dan juga ya, cuma kami titipkan doa dan harapkan kejayaan anda. Terima kasih Datin, terima kasih adik Nabilah. Jadi secara rumusannya kita amat bertuah lah pada hari ini dapat mendengar ataupun bersama-sama menghayati perkongsian daripada adik-adik yang terpilih pada hari ini.
Dan saya ucapkan ribuan tahniah dan juga terima kasih kepada adik sudi meluangkan masa pada hari. Terima kasih diucapkan kepada pihak NCIA, Yayasan Petronas dan juga pihak JPN di atas maklum balas dan juga sesi bual mesra pada hari ini. Semoga perkongsian hari ini menjadi titik tolak kebangkitan dalam diri pelajar yang akan menerus menjadi satu pemangkin ataupun pemimpin masa hadapan nanti. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk kita bersama-sama dalam sesi bual mesra pada hari ini. Oleh itu, majlis hampir tiba ke penghujungnya. Majlis ini akan diteruskan lagi dengan tayangan montaj simbolik serahan cenderamata daripada pihak program kepada adik-adik cemerlang yang seramai 85 orang. Oleh tanpa berlengah lagi, marilah sama-sama kita saksikan serahan montaj tersebut. Saya Radatul Nazri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Empower NCR dan UiTM. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak NCR, Yayasan Petronas dan pihak UiTM sudi bagi peluang untuk saya untuk join dalam program Empower ni, dan memang tak rugi saya join, dan terima kasih bagi hadiah yang banyak-banyak ni, bagi jam. Dan saya harap adik-adik ataupun junior-junior lepas ni teruskan join aktiviti ni, memang berbaloi, memang best. Terima kasih. Ashraf, boleh saya ada satu permintaan khas sebelum semua keluar? Boleh kita semua on video dan ucap selamat Hari Merdeka sempena kita diambang 10 hari sebelum ni? Okey, boleh Datin. Jadi kami mohon Tak kepada tolong semua admin kalau boleh kita nampak semua semua adik-adik ni. kita buat galeri Kita buat layout. galeri. Minta tolong admin.
Jadi dimohon juga untuk semua hadirin yang dihormati sekalian untuk membuka kamera video masing-masing dan juga kamera audio mic untuk kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Untuk makluman semua, terdapat 4 halaman secara keseluruhan. Nanti dalam masa yang sama juga kita akan buat screenshot untuk sesi bergambar, sesi fotografi. Okey, saya bagi cue ya. Saya akan ucapkan kami daripada Empower NCR mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Okey. 1, 2, 3. Kami daripada Empower NCR Academy mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Okey, semula. Ulang balik ya. Mungkin tak ramai yang ready. Mungkin kita raptai dulu, kita buat raptai santai. Saya akan mengucapkan kami daripada Empower NCR mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Minta semua kawan ucapkanlah ya. Mungkin kau daripada siap kot. Bila lepas ni daripada siap sini Saya cadangkan yang ramai-ramai kita cuma kata selamat Hari Kebangsaan. Tidak terlalu panjang. Saya pun tak bergerak lagi ni, duduk kisah yang umur tu pun. Kalau nak tengok sakit duduk belakang pun. Ini yang Solihin ini adalah yang baru. Ini bukan tapak lama. Boleh mute dulu. Okey, terima kasih kepada tim teknikal. Okey, 1, 2, 3. Kami Empower NCR Academy. Okey ke? Kita ulang balik? Mungkin panjang sangat Ashraf. Mungkin kita boleh selamat Hari Merdeka je ke? Ya, simpelkan saja. Simple je. Okey. Selamat Hari Merdeka. That's all I think. Okey. 1, 2, 3. Selamat Hari Merdeka. Mesti nampak semua semalam depa di maklum gelombang kedua semalam. Mungkin kita cuba lagi sekali, tapi adik-adik yang hendak menyahut ni on kan. Jangan on kan semua. Sebab saya rasa ada mungkin yang tak perasan, jadi dia ada background noise kan. Boleh Datin. Mungkin yang adik-adik yang adik Hafiz, adik Hafizia, adik Hafiz Baling, adik Nabila. Mungkin boleh bersama kita, adik Syahira daripada SIK tadi, adik Raudah daripada Langkawi, adik Syuhada daripada Perlis. Mungkin boleh sama-sama kita. Okey. 1, 2, 3. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Okay, last time. Okay. Kita cuba lagi sekali. Sekali lagi. Okay, Ashraf. Okay, saya bagi cue. 1, 2, 3. Selamat Hari Merdeka. Hari Merdeka. Merdeka. Saya rasa ada lapse tu. Tak apalah. Satu usaha yang baik. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki lagi nanti. Okey, sebelum saya nak tanya cinta ni dah. Okey, sebelum kita menutup tirai, kita minta semua buka kamera untuk kita ambil sesi fotografi. Kita ada 4 halaman. Jadi saya nak minta semua senyum segembiranya sebab mungkin ada yang berada di page 1, page 2 dan page 4. Okey. Kita mulakan dengan page halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Boleh kat thumbs up apa-apa yang nak freestyle. Halaman ketiga. 1,
2, 3. Dan halaman terakhir 1, 2, 3. Okey. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka tibalah masanya kami selaku pengendali majlis untuk mengundurkan diri. Saya, Ashraf Sani, menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada terlanjur kata sepanjang perbicaraan kita sebentar tadi. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pihak NHIA, pihak Yayasan Petronas, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, wakil-wakil PPD, pengetua-pengetua, guru-guru, pelajar-pelajar dan ibu bapa yang hadir, yang sudi meluangkan masa dalam tempoh lebih kurang 1 jam setengah pada hari ini untuk meraihkan adik-adik pelajar yang cemerlang dalam Majlis Apresiasi Empower NCR 2020. Sesungguhnya kerja dan amal yang penuh dengan keikhlasan akan mendapat ganjaran dan keberkatan daripada Allah SWT. Akhir sekali, terimalah satu rangkap pantun daripada saya. Mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2, 3 bicara tersalah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Kita tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Stay safe and take care. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Empower NCR. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Haji Rozaini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri. Selamat Baju Jaya semua. Terima kasih Tok Lara. Sama-sama. Tahniah adik-adik semua. Tahniah. Tahniah dan terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.